Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan mengenai kerja kursus pengalaman awal di sekolah PAS kursus FCE 3804. Nama saya Afrina Mardiah binti Abdul Manan, nombor matrik 204158 di bawah kursus Bachelor Sains Kimia dengan Pendidikan Kepujian. Sekolah penempatan saya adalah di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Kuala Terengganu, sekolah berprestasi tinggi. Saya akan membahagikan pembentangan ini kepada beberapa bahagian yang sedikit mengenai latar belakang sekolah. Pada November 1994, sekolah ini mula dibina dan pada Mac 1997, sekolah ini telah siap dibina dengan memakan kos sebanyak 9.4 juta. Pada Jun 1997, sekolah ini telah mula beroperasi dengan nama Kolej Sains Pendidikan Islam Negeri Terengganu KOSPI. Pada 1 November 2007 juga, Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Kuala Terengganu telah berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Islam dan Moral BPI Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai sebuah sekolah agama bantuan kerajaan SABK. Misi sekolah ini adalah untuk memperkasakan sistem pendidikan holistik untuk melahirkan insan seimbang bercirikan ulul albab, iaitu Qurani, ensiklopedik dan ijtihadi. Visi sekolah ini pula adalah untuk melahirkan generasi ulul albab. Sekolah ini terletak di Kampung Bangul Karah Serada, kira-kira 18 km dari Bandar Kuala Terengganu dan mengambil masa sekitar 30 minit dari Bandar Kuala Terengganu. Sekolah ini menyediakan banyak infrastruktur sebagai kemudahan buat pelajar. Yang pertama adalah IKT Speech Corner, IKT Barbershop, School-wide Enrichment Model, SAM Innovation House, gelanggang sukan Aspuri dan Aspuri serta makmal kimia yang dilengkapi dengan bahan dan radas yang mencukupi. Persekitaran sekolah pula adalah sangat berinformatif di mana IKT Cyberspace diletakkan di laluan antara kelas supaya pelajar-pelajar dapat membaca dan memahami mengenai maklumat yang ditulis. Selain itu, air terjun mini juga diletakkan di tepi perpustakaan untuk menghasilkan satu ketenangan buat sekolah. Suasana bilik darjah di sekolah tersebut juga adalah sangat kondusif di mana para pelajar menghias sendiri kelas mereka dan susunan meja di dalam kelas tersebut mengikut standard operasi prosedur SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Beralih kepada refleksi PDPR. Antara aktiviti yang dilakukan semasa PDPR, yang pertama adalah sesi pembelajaran terus, yang kedua sesi pembentangan daripada pelajar dan yang ketiga adalah perbincangan soalan. Antara kekuatan daripada aktiviti tersebut adalah pelajar dapat memantapkan kemahiran insaniah ataupun soft skill apabila mereka diminta untuk melakukan perbentangan sebagai salah satu persediaan sebelum mereka melangkah ke alam universiti kelak. Namun, terdapat juga kelemahannya adalah guru suka untuk memantau pelajar memandangkan apabila kelas diadakan secara maya, pelajar tidak membuka kamera dan apabila diminta antara alat dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru. Yang pertama adalah buku teks. Yang kedua adalah nota-nota. Yang ketiga pula adalah filem slide. Amalan pedagogik yang diamalkan dalam kelas yang pertama ialah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ialah sekumpulan murid yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi yang baik sama ada dalam bidang akademik atau bidang co-curriculum. Yang kedua adalah sesi perbincangan. Pada peringkat permulaan, guru akan mengemukakan topik perbincangan serta soalan-soalan untuk diberikan kepada pelajar. Kemudian pelajar diminta untuk memuat naik jawapan mereka menggunakan platform Google Classroom. Yang ketiga pula adalah pengajaran modul. Pengajaran modul ini akan melalui beberapa proses pelaksanaan, antaranya ialah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran modul dimulakan dengan set induksi yang menarik. Yang kedua, pelajar dibimbing mengikut panduan dan arahan yang terkandung dalam bahan-bahan pelajaran, menjalankan aktiviti secara sendiri dan menyempurnakan kerja kursus yang telah ditugaskan. Pada peringkat akhir, pelajar akan dinilai dengan ujian dan tujuan untuk mengesan pencapaiannya. Penyediaan rancangan pengajaran pula terbahagi kepada beberapa langkah. Yang pertama ialah perancangan. Perancangan digunakan untuk menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Yang kedua ialah penyediaan. Guru akan menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Yang ketiga ialah pentaksiran. Guru akan menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan atau latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Yang terakhir pula ialah penlibatan. Guru akan merekodkan penlibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian seperti platform Google Form atau secara kaedah manual. Pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT pula menggunakan dua cara. Yang pertama ialah
Teknik penyoalan, di mana guru akan mengagihkan soalan latihan kepada murid untuk memantapkan lagi kefahaman yang diajar serta memastikan murid dapat membiasakan diri dengan bentuk soalan ujian atau peperiksaan yang mereka akan hadapi. Yang kedua pula ialah pembelajaran berpusatkan murid ataupun student-centered learning, di mana guru akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan akan mendapat tajuk tugasan yang berbeza dan mereka diminta untuk membuat pembentangan berdasarkan topik yang diperoleh dan mencari maklumat mengenai topik-topik tersebut menerusi mana-mana sumber yang ada seperti internet, buku teks dan sebagainya. Sebagai seorang bakal guru, saya harus mempersiapkan diri secara fizikal maupun mental untuk menghadapi sebarang cabaran dalam era pendidikan masa kini. Perancangan yang rapi juga adalah sangat penting untuk memastikan proses PDPR berjalan dengan lancar supaya pembelajaran dapat menjadi dua hala antara guru dan pelajar. Selain itu, saya haruslah menggunakan bahan bantu mengajar BBM seperti projektor LCD, bahan-bahan permainan kad cantuman serta program lawatan sambil belajar. Selain itu, saya juga mengajar menggunakan teknik mengajar yang betul dengan menyediakan rancangan pengajaran harian RPH selari dengan rancangan pengajaran tahunan RPT. Beralih kepada refleksi aktiviti kokurikulum. Kekuatan menerusi aktiviti kokurikulum yang dijalankan secara maya adalah pelajar dapat meneroka lebih banyak kemahiran seperti kemahiran mencipta video menggunakan aplikasi CapCut, Filmora serta dapat menggunakan media sosial untuk perkara yang bermanfaat. Namun, kelemahannya adalah tiada pantauan yang kukuh daripada pihak pentadbir menyebabkan pelajar menjadikan aktiviti kokurikulum secara sambil lewa. Aktiviti kokurikulum yang saya sertai adalah Kelab Kerjaya. Kelab ini ditubuhkan di bawah kategori kelab dan persatuan dan dibimbing oleh dua orang guru penasihat iaitu Puan Zaitun binti Mat Rani dan Puan Wan Norozita binti Wan Abdullah. Kelab ini mempunyai ahli sebanyak 23 orang di mana kesemua daripada mereka merupakan ahli pembimbing rakan sebaya PRS dan kelab ini adalah di bawah naungan Unit Bimbingan dan Kaunseling UBK Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Terengganu. Tim kokurikulum bagi kelab ini dikendalikan menerusi platform Google Meet atau Telegram atau WhatsApp sebagai satu tujuan pengantaraan antara guru dan pelajar supaya guru dapat memberitahu kepada pelajar mengenai tugasan yang perlu dilaksanakan buat mereka. Selain itu, pelajar juga diminta untuk mencipta satu poster dan video berkenaan maklumat kerjaya yang diminati oleh mereka. Yang ketiga pula adalah pelajar diminta untuk menghasilkan TikTok mengenai kata-kata motivasi. Antara kepentingan kurikulum terhadap profesionalisme keguruan, yang pertama adalah dapat membina daya ketahanan, memupuk semangat patriotisme serta budaya ilmu dan membentuk sahsiah dan berkerti mulia melalui aktiviti yang dijalankan. Yang kedua adalah dapat melahirkan guru yang inovatif dan mempunyai sifat berani. Guru yang mempunyai sifat berani dan mahu mencuba idea baharu dan inovatif dapat mencetuskan hasil pemikiran baharu dan menterjemahkan kehendak dan matlamat mereka dengan menggunakan kaedah, pendekatan dan strategi yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga pula adalah dapat menekankan guru sebagai pendidik, pemimpin serta ejen perubahan. Beralih kepada budaya sekolah dan budaya kerja. Antara budaya yang diterapkan, yang pertama adalah budaya 6S iaitu senyum, salam, sapa, sayang, sopan dan syukran. Yang kedua adalah budaya berketerampilan menarik di mana budaya ini diaplikasikan dengan kempen I Look Smart di mana setiap pelajar dan guru mempunyai pemakaian tertentu pada setiap hari yang berbeza. Yang ketiga pula adalah budaya penyayang iaitu budaya mentor-mentee ataupun dipanggil program kasih murabi di mana setiap bilik akan mendapat satu mentor dan mentor tersebut adalah bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan ahli bilik tersebut tidak kira dari sudut kewangan, pencapaian akademik serta kebersihan dan keceriaan bilik. Melalui pengalaman awal latihan sekolah, saya dapat melihat suasana pembelajaran atas talian PDPR yang dijalankan berikutan pandemik yang sedang melanda dunia masa kini. Saya juga dapat mengetahui bidang tugas utama seorang guru iaitu sebagai guru mata pelajaran tertentu serta tugas sampingan di sekolah. Yang ketiga, saya perlulah mempersiapkan diri saya dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran mencipta video, kemahiran ICT dan sebagainya. Antara cadangan penambahbaikan yang dapat dilakukan di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Terengganu adalah pihak sekolah dapat mempersiapkan diri dengan budaya mengikut norma baharu seperti budaya tunduk dan hormat. Berikutan kita perlu menjaga standard operasi prosedur SOP seperti mengekalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan kerap cuci tangan. Yang kedua adalah dengan mewujudkan satu modul bercetak seperti program kasih murabi dan untuk memastikan program berjalan dengan lebih sistematik dan seragam serta kesemua pelajar mendapat input yang sama setiap kali perjumpaan aktiviti itu dijalankan.
Yang ketiga pula adalah mengadakan program pada waktu kokurikulum yang sama kepada semua pelajar seperti webinar, pertandingan-pertandingan seperti kuis, debat dan sebagainya supaya pelajar tidak mengambil waktu tersebut dengan sambil lewa dan dapat memenuhi kehadiran mereka dalam sistem PAJSK. Okey, baiklah, kita beralih kepada cadangan program sulam iaitu pembelajaran berasaskan perkhidmatan kepada komuniti. Antara cadangan saya yang dapat dilaksanakan oleh pihak sekolah adalah dengan mengadakan kelas Al-Quran bersama komuniti. Memandangkan semua pelajar sekolah tersebut merupakan hafiz dan hafizah yang menghafaz Al-Quran, mereka dapat mengajar Al-Quran kepada penduduk setempat di masjid yang berhampiran dengan sekolah mereka iaitu Masjid Al-Hidayah yang terletak di Kampung Bangul Karah, Serada. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam We Love You PM.